Nombor dua, sifat kebersahajaan Nabi. Yang ni yang si Waji kata, relax, cool. Bersahaja. Maksud bersahaja di sini, pattern Nabi tak berubah. Sama ada sebelum dan selepas. Sebab apa? Selepas karakter tadi, nak bunuh tak berjaya, nak menjatuhkan Nabi tak berjaya, mereka guna cara yang lebih halus, lebih terancang, lebih rapi, iaitu menawarkan keduniaan. Tuduh Nabi gila, tak lepas, orang tak percaya. Tuduh Nabi ni, orang tak percaya. Lalu dia menawarkan imbuhan dunia. Muhammad, kalau hang nak jadi pemimpin, kami akan turun jawatan kami. Kamu jadi ketua, dengan syarat berhenti berdakwah. Dengan syarat berhenti buat kerja ni. Kalau kamu nak kaya, kami akan bagi sikit seorang harta kami, hak kaya-kaya ni, kami himpunkan yang terbanyak bagi kat kamu dengan menyebabkan kamu jadi yang paling kaya di antara kami yang kaya-kaya ni. Nabi terima tak? Jawatan tolak, pangkat tolak, harta tolak. Kami akan cari, kalau kamu nak perempuan yang paling cantik, kami akan bagi kat kamu, dan dalam Mekah ni, isteri kamu yang paling cantik. Nabi tolak. Tak berjaya juga yang ni, akhirnya kekerasan fizikal pun berlaku. Apa dia? Mereka merancang semalam sebelum Nabi nak berhijrah. Apa yang mereka bincang dalam Darun Nadwah? Sebelum Nabi nak berhijrah, apa yang mereka bincang? Mereka nak buat apa kat Nabi? Tengok surah Al-Anfal, ayat 30 kalau tak silap. Betulkan saya kalau salah nombor ayat. Al-Anfal confirm. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah peristiwa ketika mana pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah tadi beragenda, berperancangan, berkonspirasi. Sama ada liyusbituka. Apa makna isbat? Isbat ni tangkap, ikat, tahan. Mereka ni tangkap Nabi, mereka nak tangkap Nabi, mereka nak ikat Nabi, mereka nak tahan atau mereka nak penjarakan Nabi. Au yaktuluka, atau mungkin mereka berperancangan, mereka nak bunuh kamu. Au yukhrijuka, atau mereka nak mengusir kamu daripada bumi tanah air kamu. Wa yamkuruna Allah. Mereka beragenda, mereka berperancangan, mereka berkonspirasi. Bahkan Allah juga ada agenda, Allah juga ada perancangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat perancangan. Dulu kita sebut agenda, dulu kita sebut perancangan. Istilah moden itulah konspirasi. Mereka berperancangan nak buat sesuatu yang tak baik atas Nabi. Dan hari ini mereka berperancangan nak buat sesuatu yang tak baik atas umat Islam. Tapi adakah perancangan berhenti sampai tahap Nabi saja? Lepas pada Nabi, orang kafir, musuh Islam berhenti ke berperancangan? Orang kafir berhenti ke beragenda? Orang kafir berhenti ke berkonspirasi? Ayat tadi ada tegasan yang cukup besar. Ini berbeza dengan agenda yang dilakukan terhadap Nabi Isa. Bila mereka buat onar terhadap Nabi Isa, salib tu lah salib ni, dia sebut dengan kalimah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudhari' atau madi di sini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah guna fi'il madi ke mudhari' di sini? Fi'il madi. Benda tu selesai dah. Benda tu tak akan jadi dua kali dah. Maksudnya mereka buat konspirasi ketika Nabi Allah Isa hidup, Nabi Isa diangkat. Dia tak turun lagi dah. Bukan tak turun lagi dah. Maksudnya dia tak turun untuk dilakukan konspirasi kali kedua atas tubuh dia. Jadi benda ni dah berakhir. Dia akan turun bunuh Dajjal nanti. Tapi untuk konteks ayat tadi, wayamkuruna Allah. Madi atau mudhari'? Mudhari'. Benda ni tak akan berhenti, berterusan. Bukan berhenti pada mereka merancang nak ikat, nak tahan, nak penjara Nabi. Bukan berhenti pada mereka nak bunuh Nabi. Bukan berhenti pada mereka nak mengusir Nabi. Bahkan mudhari' ini akan berlangsung kepada umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Agenda akan berterusan, perancangan akan berterusan, konspirasi akan berterusan.
Bahkan dalam ilmu balaghah inilah yang disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah ialah dua-dua berkonspirasi, dua-dua berperancangan, musuh dan Allah. Tapi musuh cara dia nak menjahanamkan orang lain, cara Allah dia nak membatalkan perancangan yang menjahanamkan tadi. Musuh dia nak rancang apa? Buat jahat kat orang, buat buruk kat orang, buat pedajai orang, buat tu kat orang. Tapi Allah juga berperancangan nak tahan, nak tepih, nak halang benda tu. Nak bongkar benda tu. Berlaku tak tuan-tuan? Ke habis dah? Konspirasi dah habis dah sejak zaman dah Nabi-Nabi Rasul yang terakhir. Tak ada adalah orang jahat. Tak ada adalah musuh. Nabi habis dah, cerita Nabi habis dah, cerita Rasul habis dah, cerita Muhammad habis dah. Hari ini ada lagi tak tuan-tuan? Agenda berterusan atau tidak? Berterusan. Perancangan masih berterusan. Cuma hari ini kita kena cari sendiri. Dulu masih Nabi masih hidup, wahyu turun, panduan turun, pelajaran turun, iktibar turun, Nabi masih hidup. Hari ini Nabi dah wafat. Panduan tu lah hak pernah turun pada Nabi. Firman Allah tu jadi panduan untuk kita kenal konspirasi, untuk kenal perancangan, untuk memerhatikan agenda-agenda musuh. Tak ada wahyu dah akan turun. Nabi tak akan bangkit dah untuk cerita zaman ni orang dia, zaman ni geng ni buat, zaman ni kumpulan ni, zaman ni aliran ni. Nabi tak bangkit. Kitalah yang kena memaknakan, memahamkan dan menganalisis apa yang ada berkaitan akhir zaman untuk memahami kaedah dan teknik mereka. Jadi ini bukan kerja mudah, ini kerja berat. Tapi berat ke mudah? Berat lagi Nabi, berat lagi Rasulullah. Jadi dakwah yang hari ini sampai kepada kita adalah hasil tangan tarbiyah Rasulullah daripada sahabat, daripada ulama sampai pada kita. Syukur yang paling besar dan sebanyak-banyaknya Islam dan akidah iman ini sampai pada kita. Allah letak pada kita, jagalah baik-baik tuan-tuan. Jangan sampai akidah ni keluar. Jangan sampai iman, keyakinan dan kepercayaan Islam ini bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, beragamakan Islam keluar daripada kita. Jaga betul-betul, kunci betul-betul, peluk betul-betul. Kalau dia dah keluar, apa akan jadi pada tuan-tuan? Apa akan jadi pada puan-puan? Kita tahu ujian dan musibah Allah itu begitu besar. Jadi nikmat tu yang ada yang paling besar. Di samping nikmat lain, jaga tuan-tuan. Jangan bagi tersimpan, jangan bagi terpeleot, jangan bagi tersasar, jangan bagi tersesat. Sedih kalau kita tengok apa yang berlaku hari ini. Ada yang menolak agama, ada yang menolak syariat, ada yang menolak hukum hakam Allah. Dengan mendatangkan ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran dan kefahaman-kefahaman sonsang yang mereka wakil dan mereka bawakan. Mereka nak persembahkan ini semua dalam masyarakat untuk menentang agama Allah, untuk menentang ketetapan dan ketentuan Allah, untuk menentang hukum hakam dan syariat Allah. Ada yang dikeraskan hati oleh Allah menolak. Ada yang dilembutkan hati mereka mula menerima. Adakah penerimaan ini satu bentuk kehebatan? Satu bentuk kesyukuran? Atau sebenarnya bala sedang meninti di antara kita? Musibah sedang menanti di antara kita. Ini persoalan akidah. Ini juga persoalan syariat. Jadi jangan main-main dengan soal akidah, jangan main-main dengan soal syariat. Dia adalah satu benda besar yang diminta oleh Allah dan Rasulnya Muhammad untuk kita pegang sungguh-sungguh. Hadis di akhir zaman, memelihara dan memegang agama seumpama memegang apa? Bara api tuan-tuan.
Kita nak pegang agama hari ini, nak beribadah dengan agama hari ini, nak mengamalkan agama hari ini, nak mendaulatkan hukum hakam Allah hari ini macam pegang bara api. Panah, sukar, nak lepas agama, nak lepas akidah, nak lepas kepercayaan, tapi tangan panas. Orang yang Allah kuatkan, orang yang Allah jitu dan mampankan akan pegang sampai jadi bara, sampai jadi arang. Tapi yang tak mampu, dia akan mula melepaskan kerana kepanasan. Ingat yang nombor 2 pada awal tadi, keyakinan yang tinggi menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Apa yang dilalui oleh sahabat dulu? Kenapa mereka tidak meninggalkan walaupun susah dan sulitnya penderitaan yang mereka alami? Seperti ini. Tapi hari ini kita dengan mudahnya melepaskan dari genggaman kita. Kononnya dia panas, dia merumitkan, dia menyusahkan, dia tu, dia ni, dia tu, dia ni. Kita nak ambil jalan yang lebih mudah. Tanpa kita sedar, kemudahan-kemudahan yang kita ambil telah membakar akidah dan syariat kita. 10 suku, letih dah ni. Penat dah ni. Boleh berhenti tak tuan-tuan? Ke tak puas lagi? Nasi menanti anda 700 bungkus. Boleh berhenti dah insya-Allah. Nanti kita sambung lagi. Kalau panjang umur, Allah bagi tubuh sihat, ada masa, semua dah ditentukan dan ditakdirkan. Insya-Allah mudah-mudahan kesihatan, kelapangan, iman, akidah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk saya di hadapan yang berbicara dan bercakap. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri, yang serba tak kena, yang serba kurang ialah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.